Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah fa'a'ta al-Aqra' bin Habis 100 min al-ibil وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا أو كما قال متفق عليه. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, kata Ibnu Mas'ud, apabila habis sahaja perang Hunain, Nabi SAW telah membahagi-bahagikan harta rampasan perang Hunain. Bila habis perang Hunain, macam biasa, bila habis perang ada harta rampasan. Nabi ambil harta ni bahagi-bahagikan kepada orang yang pergi berperang. Tetapi Nabi SAW telah membahagi-bahagikan harta itu tidak sama. Dia kata athara Rasulullah SAW nasan fil qismah. Athara maksudnya Nabi telah bagi berlebih kurang. Ada orang dapat banyak, ada orang dapat sikit. Sepatutnya dapat sama banyak. Kata dia wa'a'ta al-Aqra' bin Habis 100 min al-ibil. Al-Aqra' bin Habis ni, dia ni orang Badui. Kedia Nabi bagi 100 ekor unta. Al-Aqra' bin Habis, dia ni orang Badui dan dia ketua kepada orang Badui. Nabi bagi ke dia 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah bin Hisn mithla zalik, dan Nabi bagi dekat Uyainah bin Hisn, Nabi bagi dekat dia mithla zalik, 100 ekor unta juga. Wa a'ta nasan min ashrafil Arab wa atharahum yawma idzin fil qismah, dan kepada orang-orang besar, orang-orang kaya,
orang-orang bangsawan daripada kalangan Arab, Nabi bagi banyak-banyak juga. Manakala bagi orang-orang lain, Nabi bagi tak sebanyak yang Nabi bagi ke orang-orang kaya, kepada ketua kaum dan sebagainya. Itu asal ceritanya begitu. Faqala rajul, maka seorang sahabat berkata, tapi dia tak kata depan Nabi, dia kata belakang Nabi. Dia kata, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha. Dia kata, demi Allah, cara Nabi bahagi ini tak adil. Tak puas hati dengan cara Nabi buat ni, tak puas hati. Wallahi, dia kata demi Allah, dia kata inna hadhihi qismah, sesungguhnya pembahagian yang Nabi buat ni ma'udila fiha, tak adil langsung, dia kata. Wa ma urida fiha wajhullah, dia kata Nabi buat ni bukan tujuan nak cari keredaan Allah. Nampak tak adil. Sudahlah orang kaya bagi banyak pula, kau orang susah bagi sikit. Ini tidak adil. Cara sebut tu dia tak sopan macam dalam radio kan? Ini tidak adil, dia kata begitu. Yang ketiga betul punya pembahagian kan? Ladang-ladang dan estet-estet kepada Abdul Wahab, dia kata. Apa semua ini tidak adil, dia kata. Lebih kurang macam tu, tak puas hati. Dia tak boleh fikir ni macam mana Nabi ni. Dia kata sudahlah orang kaya pergi bagi lebih, sudahlah ketua suku kaum pergi bagi banyak. Hak kita ni orang miskin, orang susah, turun di perang sama-sama dan sebagainya, kita dapat sikit. Macam mana ni, dia kata. Tapi nak pergi kata depan Nabi tak berani, kata belakang-belakang. Apa yang dia ni duk kata tak puas hati dan sebagainya ni didengar oleh Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia pun kata, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata demi Allah aku akan report dekat Nabi benda ni. Orang duk kata ke Nabi, orang duk cemuh Nabi, orang tuduh Nabi tidak adil, macam-macam tohmahan dilemparkan kepada Nabi ini. Abdullah bin Mas'ud dengar, dia kata wallahi demi Allah, dia kata la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tentu pi habang dekat Nabi benda ni. Fa ataitu, Abdullah bin Mas'ud kata aku pi jumpa Nabi. Fa akhbartuhu bima qala, aku habang dekat Nabi apa yang orang kata ke dia. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasir. Nabi bila dengar macam tu, fataghayyara wajhuhu, berubah muka Nabi, merah padam. Nabi bila ada orang mai bagi tahu kat dia, ya Rasulullah, orang duk kata kat hang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ya Rasulullah, orang duk bercakap kata kamu ni bagi pembahagian tidak adil. Orang duk bercakap kata cara kamu bahagi harta rampasan ni tak betul. Orang duk kata kamu buat ni tidak mengharapkan keredaan Allah. Orang kata kamu buat ni ikut suka kamu. Nabi SAW bila dengar komplain orang dekat dia ni, berubah muka Nabi, merah padam. Summa qala Nabi SAW, kemudian Nabi kata, faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasul. Nabi kata, siapa yang adil atas muka bumi ni? Kalau sekiranya Allah dan Rasul tidak adil, siapa adil? Nabi kata. Kalau orang macam aku ni Rasul, aku ni Nabi, aku buat kerja ikut Allah suruh. Kalau aku Nabi ni tidak adil, sedangkan aku buat ni hak Allah suruh. Kalau Allah tidak adil, Allah tak adil, Nabi tak adil, siapa yang adil atas muka bumi ni? Nabi kata. Summa qala, kemudian Nabi SAW kata, yarhamullahu Musa qad uziya bi akthar min hadha fa sabara. Lepas tu Nabi pun berasa tak kena aku marah ni. Nabi berasa aku marah tadi ni, muka jadi merah padam. Lepas tu pergi jukah cakap macam tu, Nabi berasa tak kena. Nabi kata, yarhamullahu Musa, mudah-mudahan Allah bagi rahmat kepada Nabi Musa.
qad uziya bi akthara min hadha, dia telah disakiti oleh kaum dia lebih daripada aku kena tadi. Aku tadi tekak orang kata aja. Orang kata aja aku tak adil, orang kata aku ni pilih kasih, orang kata aku ni ada kepentingan buat macam ni, aku ni tekak orang kata aja. Tetapi Nabi Musa alaihi salam kena lagi teruk daripada aku, fasabara. Tetapi Nabi Musa sabar dengan apa yang kena dia. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada dia. Nabi sedap, Nabi buat macam tu. Faqultu, kata Abdullah bin Mas'ud yang pergi report dekat Nabi ni, dia kata la jaram, dia kata la arfa'u ilaihi ba'daha haditha. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata tak patut aku beritahu kat Nabi benda ni, dan sekali-kali lepas pada ni aku tak akan bawa apa pun cerita tak elok yang orang kata kat dia dekat dia. Dia kata Abdullah bin Mas'ud pula berasa silap dia habaq benda tu ke Nabi. Dengan kerana cerita dia bawa pergi ke Nabi ni, Nabi sudah jadi marah macam tu, Nabi sudah jadi kecil hati, Nabi sudah rasa tersentuh. Abdullah bin Mas'ud kata, tak patut aku pergi bawa cerita tak elok macam ni dekat Nabi. Patut aku dengar, aku tak seorang sudahlah. Dan selepas daripada tu, Abdullah bin Mas'ud tidak bawa lagi cerita-cerita tak elok tentang Nabi kepada pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa yang pertama, Nabi pun orang sekeh juga. Nabi pun kena sekeh juga. Betul tak betul apa semua tu soal secondary. Orang kata soal nombor 2. Mula orang sekeh dulu. Satu pengajaran. Jadi kita kena terima hakikat bahawa dalam dunia ni siapa pun juga terdedah kepada sekehan orang. Orang boleh sekeh dia, orang boleh kata ke dia, orang boleh buat apa saja ke dia. Satu. Yang kedua, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Nabi bagi tak sama rata tu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang bagi lebih kepada suku kaum, bagi kepada ketua badui ni 100 ekor unta. Tujuannya ialah supaya kalau kita boleh tackle ketua badui ni, bermakna kita boleh tackle semua badui ada-ada. Ini dia panggil siasah. Dia panggil siasah syar'iyah, siasah di dalam agama. Kita boleh tarik ketua, semua anak buah dia ikut belakang. Maka Nabi SAW dengan mengambil kira soal siasah ini, maka Nabi SAW bagi lebih kepada ketua suku, ketua badui ini. Kita pernah dengar hadis yang menceritakan satu ketua kepada satu suku kaum yang besar mai jumpa Nabi, mai minta tolong Nabi. Nabi bagi dekat dia kambing satu lembah penuh dengan kambing. Nabi bagi semua ke dia. Dia ni bila dapat yang diteruih buat balik, dia bagi tahu dekat kaum dia ada ramai tu. Dia kata, demi Allah, aku tidak akan jumpa lagi manusia yang semacam Muhammad ni. Dia bila bagi pertolongan, bila bagi bantuan kepada satu-satu orang, dia ni seolah-olah orang yang tak takut miskin. Dia kata, demi Allah, aku tak akan jumpa dah manusia macam Nabi Muhammad ni. Dia kata, cakap dia tu cukup membawa kesan kepada orang-orang dia di tempat dia. Bila ketua dia kata Nabi Muhammad bagus, semua kata Nabi Muhammad bagus, semua suku kaum itu kemudiannya masuk Islam. Ini siasah yang kadang-kadang tak dapat difahami oleh orang ramai, tetapi difahami oleh orang-orang yang duduk pada kedudukan yang macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini juga dapat kita faham bahawa sabab di atas apa yang menimpa itu banyak kebaikan dia dan dijanjikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebuah hadis lain riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi asy-syarr, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaum al-qiyamah."
Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Maksudnya Nabi SAW bersabda, Nabi kata, apabila Allah nak satu orang manusia tu dapat pahala, dapat kebaikan, Allah akan segerakan kepada dia balasan derita masa di atas dunia. Siapa yang Tuhan nak dia jadi baik, Tuhan akan bagi dia ditimpa sedikit penderitaan masa atas dunia. Kalau seumur-umur hidup kita ni tak ada derita, tak ada susah, tak ada bala yang menimpa, tak ada ujian yang main kat kita, kita kena susah hati. Kita kena susah hati. Takut ni pasal apa sampai tak ada satu ujian main dekat kita ni? Takut. Kerana ujian lumrah. Ujian adalah satu lumrah dalam hidup manusia. Lebih-lebih lagi Nabi kata, iza aradallahu bi'abdihil khair, apabila Allah nak satu hamba dia dapat kebaikan, dapat pahala, dapat perlindungan, dapat kasih sayang, dapat rahmat, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan segerakan kepada dia uqubah, penderitaan, ujian, bala masa dia hidup atas dunia. Kena dah. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarr, tetapi apabila Allah nak hamba dia ni dapat kejahatan, dapat benda tak elok, dapat susah kemudian hari dan sebagainya, amsaka anhu bi dhanbi, dia buat dosa pun Tuhan tahan balasan, dia tak kena apa. Dia buat dosa apa pun tak kena apa. Makin buat dosa makin sihat, makin buat dosa makin senang, makin buat dosa makin nampak mudah hidup dan sebagainya. Semakin dia jahat, semakin dapat kemudahan. Tuhan tahan dulu uqubah, penderitaan, ujian yang patut kena tu Tuhan tahan kat dulu. Hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Tuhan tunggu sampai hari kiamat esok, masa tu Tuhan balas. Ini menunjukkan dia manusia yang Tuhan nak keburukan untuk dia. Macam kita kata semalam di masjid Tanah Liat, kita bila kena susah ingat Tuhan. Kena susah, dia berasa penat, tak pasal-pasal berasa penat, tak buat kerja pun berasa penat. Orang kata pergi cek doktor lah, pergi cek. Tak apa penyakit ada, orang tak tahu. Kita kata tak apa, tak ada sakit apa saja, aku kerja banyak pun. Kau lama aku duduk, kau penat. Buat kerja sikit penat, buat kerja sikit penat. Pergi cek doktor, dia main penyakit pelik. Doktor kata, encik, dia minta maaf lah, encik ada masalah. Encik kena penyakit apa, dia sebut nama apa, lagu robot apa, kita pun tak pernah dengar penyakit tu. Dia apa ke bunyi mayo apa, kadiang apa bunyi. Kita kata ni penyakit apa pula. Dia kata penyakit ni encik, kalau encik tak jaga, dia boleh jadi lagi teruk. Kita pun tanya dia teruk lagu mana, dia kata boleh awak mati. Kita dengar begitu balik serah muka. Tak pernah bangkit sembahyang tahajud malam tu, bangkit sembahyang kan. Bangkit sembahyang minta, ya Allah, kata minta aku nak hidup lama sikit lagi kan. Anak-anak pun halus lagi, dia mula duduk karang dalam doa lah. Kan? Dia doa lah. Anak-anak pun halus lagi, ya Allah, kalau nak bagi apa-apa jadi kat aku pun biar bagi lepas rumah lah apa, lalu karang duduk merati seorang-seorang tu sejadah. Tak pernah bangkit sembahyang tahajud malam tu, bangkit sembahyang. Pasal apa? Pasal Tuhan bagi penyakit kat kita. Bila kena penyakit dan ingat Tuhan. Itu maknanya apa? Sakit tu satu penderitaan, satu musibah yang apabila kena, kita ingat Tuhan. Maknanya Tuhan bagi itu kebaikan untuk kita. Kita ingat dia. Berbanding dengan dia tak bagi apa, duduk sehat, sergah elok, duit ringgit banyak dan sebagainya, dia lupa gaib, hanyut tak tahu pergi ke mana. Kita derhaka Tuhan pun Tuhan bagi senang, kita buat maksiat kat Tuhan pun Tuhan bagi kaya, maka akhirnya kita tenggelam di dalam keingkaran kita dengan Allah. Sekali bila mati itu jumpa balasan yang kita tak boleh tahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu Nabi SAW kata, manusia apabila ditimpa uqubah, ditimpa bala, ditimpa ujian, bukan makna Tuhan benci kita, tapi maknanya Allah Subhanahu wa taala sayang dekat kita. Tentu tengok satu hadis yang menceritakan tentang sahabat Nabi yang boleh terima ujian berat yang Tuhan bagi ke dia. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, kana ibnun
لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما فولد غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعه شيء؟ قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله أو كما قال متفق عليه. Anas bin Malik menceritakan, kata dia seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Telah diuji Abu Talha ni dengan anak yang sakit kuat. Anak yang sakit ni membawa maut. Abu Talha, tentu ingat bila kita pernah baca hadis di masjid ni, hadis cerita tentang Abu Talha. Dia ada satu kebun nama Bayruha. Dia ada satu kebun korma yang cukup cantik. Tidak ada orang lain yang mempunyai kebun korma secantik kebun korma Abu Talha. Duduk beradab betul-betul dengan Masjid Nabawi. Satu hari turun ayat Quran cerita tentang sedekah. Orang yang paling baik di sisi Allah ialah orang yang sedekahkan barang yang terbaik yang ada pada dia. Abu Talha dengar ayat itu terus bangkit. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada satu benda yang aku paling sayang. Jual pun aku tak mau, bagi kau orang pun aku tak mau. Benda ni paling aku sayang dalam hidup aku. Oleh kerana ayat tu kata orang yang sedekah paling baik ialah orang yang sedekahkan benda yang dia paling sayang, maka kebun korma aku, kebun Bayruha aku paling sayang ni, aku sedekahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh buat macam tu. Abu Talha ni, dia boleh dapat peringkat tu. Maka Abu Talha ni dah buat baik macam tu, Allah uji dia lagi. Tuan-tuan tengok, lagi kuat iman, lagi kuat ujian. Orang yang boleh respon kepada satu ayat Quran, boleh respon bagi benda yang dia paling sayang, Allah test lagi lepas itu. Allah test dia dengan seorang anak laki-laki sakit cukup teruk, sakit membawa maut. Fakharaja Abu Talha, dia pun tak tahu nak buat macam mana, dah anak sakit kuat, dia keluar daripada rumah dia nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqubida as-sabi, kata hadis tu sepeninggalan dia keluar daripada rumah pergi rumah Nabi tu, anak dia meninggal dunia. Faqubida maksudnya dicabut nyawa anak dia. Falamma raja'a Abu Talha, bila dia balik rumah saat ini, qala ma fa'ala ibni. Dia balik daripada rumah Nabi, balik mai rumah, dia tanya bini dia, ma fa'ala ibni, anak kita dah buat apa? Qalat Ummu Sulaim, isteri dia Ummu Sulaim, wa hiya Ummu Sabi, yang juga mak kepada budak sakit ni. Bila Abu Talha balik tanya isteri dia, anak kita dah buat apa lah ni? Isteri dia jawab, dia kata huwa askanu ma kana. Anak kita okey, dia dalam keadaan tenang, setenang-tenangnya. Dia kata, anak mati dah. Suami balik penat-penat, dia tak habaq benda ni. Dia tengok suami baru balik sampai keadaan nampak, dia tak habaq benda ni. Mak mana yang boleh tahan anak kecil mati? Cakap yang tu sudah dah. Mak mana dalam dunia ni, mak mana yang boleh tahan anak kecil mati?
Kita tuan-tuan anak 3 tahun, 4 tahun, kita pergi kursus pun Allahu Akbar. Allah yang mengetahui. Teringat ke anak? Kan? Allah yang mengetahui macam mana kita teringat ke anak ni. Malam telefon, bukan nak cakap dengan mak dia sangat. Nak tanya anak umur 4 tahun, tengah duk manja ni. Abu Talhah, anak ni Allah ambil. Bila dia balik mai ke rumah, tanya isteri dia, anak kita duk buat apa? Mak ni, isteri Abu Talhah, mak budak ni boleh jawab dekat suami dia. Dia kata, huwa askanu ma kana. Dia tenang, setenang-tenangnya. Okey, anak kita okey. Faqarrabat lahul asya. Maka dia pun siap makan malam. Al-asya ni makan malam. Kalau al-isya, sembahyang isya. Maka dia pun buat makan malam. Fata'asya, maka makan malam lah. Abu Talha dengan isteri dia makan malam sama-sama. Summa asaba minha. Kemudian pula dia bawa suami dia pergi masuk tidur, dan dia pun bersama pada malam itu. Abu Talha bersetubuh dengan isteri dia pada malam itu. Falamma faragha, bila selesai bersama dengan isteri dia, qalat, bini dia kata, warus sabi. Dia kata, abang, dia kata, anak kita sebenarnya dah meninggal. Dia kata, abang ke bumi buang dia. Dia boleh abang macam tu. Dia tunggu suami balik, layan semua elok-elok sampai sah lerah, selesai ajak suami semua, makan minum semua bagi elok, selesai semua ajak suami. Dia kata, abang, anak kita sebenarnya dah meninggal. Abang pergi ke bumi lah anak kita. Sabar tu. Tapi macam tu. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha pun tak kata apa dah. Tak kata apa. Dalam satu riwayat lain kata dia marah kerana dia rasa isteri dia bohong dia. Tapi bila isteri dia terang kat dia, dia pun terima hakikat. Esoknya pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu. Abu Talha fi habah dekat Nabi. Anak saya memang sakit kuat, kemarin pun saya mai jumpa tuan hamba, saya dah cerita tentang keadaan anak saya sakit. Rupanya masa saya mai, anak saya meninggal. Bila saya balik rumah, saya tanya isteri saya, kata anak saya okey. Dia bagi makan apa semua siap dan kami bersama semalam. Lepas selesai dia beritahu kat saya, anak kami dah meninggal. Dia habang ke Nabi semua benda ni. Faqala, Nabi kata kat dia, a'rastumul lailah. Nabi kata, semalam kamu bersama dengan isteri kamu? Nabi tanya dia. Qala na'am. Dia kata ya. Bila dia kata macam tu, Nabi kata, Allahumma barik lahuma. Allah kata, mudah-mudahan Allah berkati kamu bersama semalam ni. Mudah-mudahan Allah berkati berdua kamu berdua ni. Maksudnya mudah-mudahan kamu bersama semalam tu Allah akan bagi ganti satu anak yang lebih baik daripada anak yang meninggal semalam. Itu maksud dia. Fawaladat ghulaman. Sungguh tak lama lepas tu isteri dia mengandung dan lahir seorang anak laki-laki balik. Faqala di Abu Talha. Abu Talha pun kata kepada Anas bin Malik, ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat anak, Abu Talha terus cari Anas bin Malik, khadam Nabi. Dia kata, Anas, kamu bawa anak aku pergi dekat Nabi. Wa ba'atha ma'ahu bitamaratin. Dia kirim sama dengan budak tu beberapa biji buah tamar. Bila sampai di depan Nabi, Nabi kata, ama'ahu syai'. Nabi kata, apa lagi kamu bawa daripada budak ni? Jawab Anas, tamarat. Aku bawa beberapa biji buah tamar. Fa'akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Nabi pun ambil buah kurma ni, Nabi buah dalam mulut, kunyah buah kurma. Summa akhadhaha min fihi. Kemudian Nabi ambil buah kurma, dia kunyah tu daripada mulut Nabi. Faja'alaha fi sabi. Nabi bubuh dalam mulut budak kecil awak main ni, anak Abu Talha ni. Summa hannaka. Maka Nabi pun ambil sapu di langit-langit atas budak tu. Wasammahu Abdullah. Nabi bagi nama ke budak tu Abdullah. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Daripada hadis itu dapat kita faham, yang pertama, kesabaran sahabat Nabi. Kita cerita tadi, sabar.
Kita tak boleh sabar, tuan. Benda macam ni kita ni kalau berlaku benda ni kat kita, kita tak boleh buat macam ni. Sahabat Nabi, suami isteri boleh buat macam ni. Yang kedua, yang kata sahabat-sahabat Nabi ni sangat-sangat mengharapkan anak yang Allah bagi ke mereka ni jadi anak yang baik-baik. Dapat anak, buat pergi ke Nabi dulu. Maka Nabi buat belah mulut. Orang kampung kata belah mulut. Tahnik. Nabi buat tahnik. Ambil korma, buah dalam mulut, bagi hancur, ambil dia punya manis dia sikit, tekan mulut budak, Bismillahirrahmanirrahim, sapu di langit-langit atas dia. Kalau orang alim buat belah mulut kepada anak-anak ni, mudah-mudahan berkat orang alim dapat kepada budak-budak ni. Dan dia suruh ke Nabi. Nabi yang letak nama anak dia. Nabi pun tak payah duk fikir nak sambung nama Kaisar apa semua, tak payah. Nabi bubuh Abdullah. Habis. Abdullah. Kan? Kita susah. Ni bini duk mengandung baru sebulan, 2 bulan ni duk raplah dengan nama. Nak buah mana nama bini buah sikit, nama kita buah sikit. Ingat-ingat pula, Tok Wan dia tolong kita banyak buah nama Tok Wan sikit. Dia keluar main, dia lebu nama. Tak tahu nak abang nama lebu mana. Kan? Orang dulu senang aja. Nama Ismail, nama Ayub, nama Muhammad, nama Abdullah. Nama-nama Nabi itu ada banyak. Nama-nama Allah yang dimulai dengan Abdu itu ada banyak. Berubah macam tu aja. Nama-nama itu lebih membawa kebaikan kepada anak-anak yang dilahirkan. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah dekat kita semua. Mudah-mudahan 3 hadis yang kita baca boleh dijadikan sebagai pedoman hidup kita, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 1. Muka surat 170, muka surat 170. Muka surat 170. Kita masuk bab ma jaa fi musafahatil junubi. Iaitu bab yang datang pada menyatakan berjabat tangan dengan orang yang junub. Boleh tak boleh? Dia dalam keadaan hadas besar, berjunub, kita pergi bersalam dengan dia, boleh ke tak boleh? Ketahuilah saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan Muslim itu suci tubuhnya, sama ada ia berjunub ataupun tidak berjunub. Orang Islam, Muslim ni suci. Dia dalam keadaan hadas besar ke, dalam keadaan hadas kecil ke, dalam keadaan tidak berhadas ke apa ke, semua suci. Itu maksud dia. Maka manakala suci ia di dalam junub, maka tiadalah apa yang menegahkan menjabat salam dengan dia. Oleh kerana dia suci, bersih, maka kita nak salam dengan dia tidak jadi salah. Itu maksud dia. Maka inilah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu wa huwa junubun. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa akan dia di jalan daripada beberapa jalan. Hal keadaan Abu Hurairah di dalam junub. Satu hari Abu Hurairah dalam keadaan junub, tak ada nak angkat hadas besar, dia keluar rumah. Keluar je rumah dengan Nabi. Keluar je rumah, jumpa dengan Nabi tengah jalan. Itu ceritanya. Qala fankanastu faghtasaltu thumma ji'tu. Maka kata Abu Hurairah, apabila aku nampak Nabi SAW dari jauh lagi, maka menyimpang aku daripadanya, dan tiada aku pergi berjabat salam dengan Nabi SAW. Kerana sangka aku dan pada fahaman aku, orang yang junub najis, maka tiada boleh bercampur dengan orang yang suci. Abu Hurairah ni dalam keadaan berjunub, keluar daripada rumah, keluar pergi berjumpa dengan Nabi tengah jalan. Bila nampak Nabi, dia konak kolek. Dia nampak Nabi, dia konak kolek. Dia konak kolek tu kerana dia salah faham. Dia duk ingat orang kalau dalam keadaan junub, maknanya badan tak bersih. Bila badan tak bersih, tak baguslah pergi bersalam dengan orang-orang yang bersih. Ini pula nak bersalam dengan Nabi, lagilah tak patut. Maka dia lari. Dia nampak Nabi, dia cunggit. Maka mandilah aku. Bila balik ke rumah, mandi, bumbang-bumbang mandi. Kemudian daripada sudah suci aku, maka datang aku kepada Nabi SAW. Balik mandi, bumbang-bumbang.
siap mandi, terus pergi cari Nabi balik. Pasal apa? Pasal dia tahu tadi Nabi nampak dia. Nabi dah nampak dia dah, dia cungit pergi ni. Dia takut lah sekali lagi Nabi pergi ingat apa pula. Awak Abu Hurairah ni marah kat aku kah? Kan? Manusia. Kan macam kita jumpa, selalu duk jumpa, Assalamualaikum Ustaz. Babihnya. Lepas tu jumpa lagu lupa. Tengok kelih tu. Kita pun lagi marah kat aku. Siapa? Cerita apa pula mereka dengar dalam 2-3 hari ni? Kan? Kita pun mula lah. Apa hal pula mereka ni ada cerita baru pula kat tu keluar dalam masyarakat ni. Macam-macam lah kan. Kita bila tengok macam tu, kita pun susah hati juga. Apa pula cerita mereka dengar ni nak marah kat kita tak pasal-pasal. Minggu lepas jumpa sembang elok, minggu ni jumpa Abu Hurairah takut kau Nabi ingat macam tu. Maka dia pun selesai angkat hadis besar dan sebagainya, terus pergi jumpa Nabi SAW. Rupanya dinampak Nabi akan menyimpang daripadanya tadi. Sungguhlah dia kata rupanya Nabi nampak sungguh. Masa aku lari tadi Nabi nampak. Tak silap lah tekaan dia, memang Nabi nampak masa dia lari tadi. Manakala datang aku kepada Nabi SAW, faqala aina kunta aw aina zahabta. Maka sabda Nabi SAW, kemana engkau tadi atau kemana engkau pergi tadi? Itu sya'rawi lah. Periwayat hadis ni tak pasti hak mana satu. Adakah dia kata aina kunta ataupun dia kata aina zahabta? Mana engkau tadi ataupun kemana engkau pergi tadi? Yang tadi hang lari pasal apa? Itu maksud dia. Mengapa kamu tidak berjabat salam dengan aku? Dan mengapa kamu tak beri salam dan tidak bertegur sapa dengan aku? Nabi tanya. Selalu jumpa daripada jauh lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kali ni nampak lari. Pasal apa yang tadi ni tak duduk lari pasal apa? Nabi tanya. Maka jawab Abu Hurairah, qultu inni kuntu junuban. Maka jawab Abu Hurairah bahawasanya hamba ada berjunub. Bagaimana berjumpa dengan tuan hamba yang suci ya Rasulullah? Dan nak berjabat salam dengan tuan hamba? Dia kata saya tadi dalam keadaan berjunub. Macam mana saya berjunub nak pergi salam dengan tuan? Dengan kerana tu saya lari. Bila didengar oleh Nabi SAW kata yang demikian itu, lalu mengucap subhanallah. Nabi bila dengar Nabi kata subhanallah. Duk main mengaji kat aku takkan dengar dah tak arti lagi rupanya. Begitu ceritanya. Nabi kata subhanallah. Subhanallah sebagai riwayat di dalam Sahih Muslim. Dalam satu riwayat lain dia kata Nabi sebut subhanallah. Begitu. Seolah-olahnya heran Nabi akan faham Abu Hurairah bahawasanya orang yang berjunub tak boleh bercampur dengan orang lain. Nabi kata subhanallah, siapa hidup ajak hang macam ni pula? Nabi kata. Dan dia kata sambung hadis, qala innal muslim la yanjus. Sabda Nabi bahawasanya orang Islam tiada ia najis. Nabi katakan dia orang Islam bukan najis. Kamu dalam keadaan berjunub ke, kamu dalam keadaan ada hadas besar, hadas kecil ke apakah, kamu tidak bernajis. Sehingga menjadi ia sebagai faham engkau bahawa junub tiada boleh bercampur dengan orang. Nabi kata tak betul, kamu punya faham tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Huzaifah. Dan hadis Abi Hurairah ini hadis yang hasan lagi sahih. Begitu. Baik, masalah dia kata berjabat salam dengan orang junub dan hukumnya. Apa hukum kita bersalam dengan orang yang dalam keadaan junub ada besar? Kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah memperharuskan oleh ketiadaan seorang daripada ahli ilmi pada berjabat salam dengan orang junub itu. Dan tiada memikir mereka itu akan peluh junub dan orang yang haid itu salah, yakni najis. Tidak ada ulama yang mengatakan orang yang berjunub tu najis, dan tidak ada ulama yang mengatakan peluh orang yang berjunub tu najis. Tidak ada satu ulama pun yang kata macam mana yang dipikir oleh sebahagian orang. Kalau ada orang duk fikir macam orang perempuan kalau dalam keadaan haid, maka dia orang yang tak bersih najis. Dia kata tak betul. Dia tak suci tapi bukan najis. Maka peluh dia ke apa ke semua yang keluar bukan najis. Begitu. Bahkan memikir mereka itu akan tiada najis tubuh orang yang junub. Orang yang dalam keadaan hadas besar ni tidak najis, tubuh dia tidak najis. Maka manakala tubuhnya tiada najis, maka peluhnya pun demikian juga. Kalau badan dia tidak dianggap najis, peluh dia pun tak najis.
Begitu. Dan kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim pada bab jawazu naumil junub, dan telah ijma' sekalian ulama atas bahawasanya badan orang yang berjunub dan peluhnya itu suci, maknanya tidak najis. Begitu. Masalah dia kata Muslim itu suci hidup dan matinya. Kata Imam Nawawi, bermula hadis dalam masalah itu ialah asal yang besar pada suci orang Islam, hidupnya dan matinya. Orang Islam ni kalau masa hidup pun badan dia suci, mati pun badan dia suci, bukan najis. Maka ada pun tubuh orang Islam yang hidup, maka ia itu suci ia dengan ijma' sekalian orang Islam. Sehingga anak yang dikandung dalam perut mak itu pun suci apabila diperanakkan oleh mak dia. Anak yang keluar daripada perut mak tu pun keluar tu dianggap suci. Begitu. Padahal ada atasnya air basah daripada faraj wanita. Budak bila keluar tu ada lekat macam-macam air, pun budak tu dianggap suci. Begitu sekali. Dan kata ashab kita ialah suci dengan ijma' sekalian orang Islam. Jadi dia ulang yang itulah. Turun tengok bawah. Masalah dia kata Muslim yang mati dan kenyataan sucinya. Kata Imam Nawawi, bermula Muslim yang mati itu ada padanya khilaf ulama pada sucinya. Dan bagi Syafi'i padanya dua qaul. Bermula yang sahih daripada keduanya bahawa ianya suci. Itu pun diulang yang tu. Buka muka sebelah. Masalah dia kata kapiang tiadakah suci hidup dan matinya. Hak kata orang Islam tadi kita faham dah. Hidup pun badan dia suci, mati pun badan dia suci. Orang kapiang macam mana? Kata Imam Nawawi, bermula kapiang itu pada suci dan pada najisnya, iaitu seperti hukum orang Islam. Sama juga. Orang kapiang pun serupa, dia hidup pun dia tak najis, dia mati pun badan dia tak najis. Begitu, sama. Maka inilah mazhab kita dan mazhab jumhur daripada salaf dan khalaf. Dan ada pun firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran, innamal musyrikuna najasun. Hanya sahaja segala orang kafir musyrik itu najis, maka dikehendaki dengan najis ialah najis i'tiqad serta diluati. Quran kata innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang kafir tu najis. Maksud najis di situ bukan najis tubuh badan, tapi najis i'tiqad dia. Kerana dia sembah tokong, perbuatan sembah tokong itu perbuatan yang tak elok macam najis. Bukan najis sebenar, macam najis. Macam kita duk kata najis dadah. Najis dadah, orang duk katakan. Dadah bukan najis dalam maksud kata najis fiqh ni. Maksud kata kalau kita pegang dadah, tak ada usul tangan. Kalau pergi pegang dadah tu morfin ke heroin ke apa ke pil ecstasy ke apa, kalau kita pergi pegang tak ada basuh tangan, walaupun orang panggil najis dadah. Orang panggil najis dadah tu dengan tujuan nak menunjuk kata benda tu benda yang tak elok, maka panggil najis ke dah. Itu maksudnya. Maka Allah kata dalam Quran innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang kafir tu najis, maksud macam najis dadah ni. Depa ni i'tiqad depa, akidah depa tak betul. Maka dari sudut tu depa ni macam najis. Bukannya dikehendaki akan anggotanya itu najis, seperti najis kencing dan taik dan seumpama keduanya. Dia kata. Jadi maknanya nama kata manusia anak Adam tidak najis. Sama ada Islam ataupun kafir, tidak najis. Baik, masalah dia kata air liur, peluh dan air mata suci kah tiga benda ni? Kata Imam Nawawi, manakala sabit suci anak Adam, Muslim ada ia ataupun kafir, maka peluhnya dan air liur dia dan air matanya suci semuanya. Sama lah. Oleh kerana kita kata nama kata manusia, baik Islam baik orang bukan Islam, tidak najis, maknanya apa juga benda, sama ada air liur ataupun air mata, semua ni pun ataupun air peluh dia, semua ni tidak najis. Tuan tengok dah kita bila ada mayat, kita nak dikucuk mayat kan, dia nanti kata apa? Air mata lap dulu, air mata lap dulu. Kita tengok orang kata begitu. Pasal apa dia suruh lap air mata? Pasal apa dia suruh lap air mata? Tak tahu kan, kita pun tak tahu. Tapi itulah yang duk jadi dalam masyarakat kita. Air mata bukan najis. Kalau kena tak ada jadi salah apa. Dia bukan najis. Air mata kita yang hidup ni kalau menitik atas mayat yang mati, dia bukan najis, tak ada masalah apa. Kan? Tapi yang dia duk pesan
banyak benda lah tuan-tuan dalam masyarakat kita ni yang kita tak tahu. Mai kok mana kita tak tahu, tapi lagu tu bakal dia buat. Sampai mayat buah hati van kan, Al-Fatihah lepas kelas sikit break balik. Al-Fatihah lepas kelas sikit break balik. Al-Fatihah lepas kelas balik break balik kan. Kalau takat duk junjung atas bau saja Al-Fatihah langkah setapak Al-Fatihah, boleh fikir juga dah lagi. Walaupun tak ada satu nas hadis suruh buat macam tu, boleh fikir juga lagi menasabah. Atas van mayat pun lagu duk lepas keras break balik. Yang ni kita tak boleh fikir. Kita tak boleh fikir dan kita pun tak dapat penjelasan pasal apa yang hidup main kelas macam tu. Kan? Jadi banyak benda dalam masyarakat kita ni yang berlaku yang kita tak tahu pasal apa yang dibuat lagu tu. Dan penjelasan, kalau dalam agama ni penjelasan mesti sandang kepada Quran dan hadis Nabi. Bila tidak ada penjelasan dalam Quran dan hadis Nabi, benda ni adalah benda yang direka-reka, yang kalau kita tak buat tak salah. Kita kata gitu. Kalau kita tak buat tak salah. Kalau kita buat tak tahu nak jadi apa lah, pasal tak disuruh. Mudah-mudahan pahala baca Fatihah lah yang tu lah. Kan? Itu. Kadang-kadang dia ada benda yang kita tak tahu apa cerita sebenarnya, tapi kita duk tahu orang duk buat semua. Macam tu. Baik. Macam ni, malam ni dia beritahu kat kita, peluh ke, air liok ke, dia kata, ataupun air mata. Semua tu suci dan bukannya najis. Sama ada ia berhadas, ataupun dia dalam keadaan junub, ataupun dia dalam keadaan haid, ataupun dia dalam keadaan nifas. Orang baru beranak, baru bersalin, air mata dia tidak najis. Begitu. Maka ini sekaliannya dengan ijma' muslimin. Orang Islam semua ijma' mengatakan itu tidak najis. Maka tidak timbul masalah. Baik, dia kata masalah air liang, kain dan badan budak kanak-kanak suci kah? Ini pula budak-budak. Macam mana pula cerita dengan budak-budak? Air liang budak-budak, badan budak-budak ni najis ke tak kah? Kata Imam Nawawi, bermula ayat liang kanak-kanak dan badan kanak-kanak dan kain yang dipakai oleh kanak-kanak ditanggungkan atas suci belakang. Semua suci. Kecuali kalau sekiranya jelas ada najis pada dia. Kalau tidak, suci. Asal semua benda adalah suci, dia kata. Sehingga diyakinkan najis, maka najislah. Kan? Anak kita kecil, umur baru 2 tahun, 3 tahun. Dah. Baru bawa masuk pancung, kencing, basuh kencing dia apa semua elok-elok, apa semua siap, bersih badan dia, bagi mandi apa semua, keluar main bagi pakai pampers. Baru bagi pakai pampers. Kita tengah sembahyang dia main, dia pegang kita. Batal tak batal sembahyang kita? Kalau kita kata batal, pasal apa batal? Pasal budak-budak dia sentuh kita batal. Mana nas yang mengatakan budak-budak sentuh batal? Tak ada nas. Habis yang kupasan fiqh mengatakan batal ni jadi kok mana? Oh, pasal apa? Pasal kalau sekiranya yakin dia membawa najis, dia main duduk atas reba kita tengah duduk tahiyat, waktu tu batal semayang kita. Pasal apa? Pasal dia ada najis dalam pampers dia main duduk atas kita, maka kita dianggap memikul najis. Batal kerana tu, kerana memikul najis. Bukan kerana budak ni main sentuh kita apa semua, bukan. Pasal budak tu tidak najis, melainkan yakin ada najis pada dia. Kalau baru mandi, baru apa, duk bersih elok-elok, baru pakai pampers, dan yakin dia tak kencing lagi, baru lagi dia main sentuh kita, tak batal. Tapi kalau dah sejam, 2 jam dah dia pakai pampers, nampak pun melandung satu macam dah, zap kata dia main duduk, kita dah tahiyat akhir dah dia main duduk, kita pun kira tak najis ya? Itu tak boleh. Jadi yang jadi batal tu pasal apa? Adakah pasal dia budak-budak? Dah, bukan pasal budak-budak, tapi pasal pampers dia tu ada najis. Bila dia main duduk atas kita, kita dianggap hamilun najasah, dianggap sebagai orang yang memikul najis. Itu nak kena clear. Kalau tidak kita tak sabar. Kalau anak laki-laki yang tak berkhatan, kalau dibimbangi dalam kawasan yang tak potong lagi tu, dibimbangi ada najis, maka dia dianggap membawa najis, dia main duduk bersalah. Itu sebab tuan-tuan, kita orang Melayu kena ubah budaya. Kita kena ubah budaya. Budaya khatankan anak masa lahir. Kita Melayu ni sampai tu Mudim pun terkejut. Takut kan? Kau sampai tu Mudim pun astagfirullahaladzim, dia kata kan, tak elok lah.
Jadi Arab tuan-tuan, orang Arab hari lahir tu hari tu khatam. Kita orang Melayu ni dengan sayang anak ni dia kesian. Budak kecil kesian kat dia, duduk bagi dia sakit kecil-kecil. Kecil lah cepat baik, besar jangan duk kata lah kan. Orang Arab beranak khatam, hari bersalin tu khatam kan, kena buat lah. Ni hospital swasta tuan-tuan, kalau isteri pergi bersalin di metro, doktor tanya. Kalau isteri pergi bersalin di metro, doktor tanya, nak khatam siap-siap kan? Dia tanya kita ni orang Melayu. Dia kata budak-budak jangan duk buat nanya dah. Kita nak nanti tua baru nak khatam. Tak bagus, timbullah masalah yang sahabat kita tanya tadi. Kalau awal-awal yang tu clear dah, tak ada masalah. Dia tak akan membawa najis di dalam kawasan yang belum dikhatam tu. Itu cerita dia. Apa kalau dihukumkan suci, maka harus sembahyang pada kainnya. Kalau budak-budak ni sah kata suci, kita yakin dia masih bersih, tak ada apa-apa. Kain baju dia pakai semua dianggap suci dan bersih. Dan makan sertanya, yakni serta kanak-kanak itu daripada segala makanan yang cayang, apabila dicampurkan dia akan, apabila dicelupkannya akan tangannya ke dalamnya, semua itu tidak menjadi najis. Budak-budak duk makan air kacang sekali dengan kita. Dia budak, anak kita kecil umur 3 tahun 4 tahun. Kita duk makan air kacang, perut dia pergi pegang, dia celup dalam mangkuk air kacang tu. Alhamdulillah makan terus. Kerana tangan dia tak najis. Kecuali nampak pada tangan dia ada najis. Kalau tak ada apa-apa, dia dianggap bersih suci, dia celup dalam makanan, dalam minuman, dalam apa pun, benda tu tidak jadi najis. Ini hukum agama. Dan bermula dalil semuanya ini ialah daripada hadis dan juga daripada ijma' yang masyhur. Dia kata masalah menghormati ulama dan orang yang berilmu. Kata Imam Nawawi, dan pada hadis dalam masalah tadi menjadi dalil atas sunat hormat ulama dan guru-guru. Daripada hadis ini kita faham Abu Hurairah, dia dalam keadaan berjunub, keluar daripada rumah, nampak Nabi, dia lari. Itu pasal apa? Pasal dia respect Nabi. Dia duk rasa dia tak mandi wajib lagi ni, tak bersih, maka tak bersih, tak layak nak salam dengan Nabi. Hormat Nabi itu disuruh oleh agama. Hormat alim ulama, guru-guru disuruh oleh agama. Maka maulah bersopan dan berlemah lembut laku dan juga pekerti apabila sekedudukan dengan mereka itu dan berserta dengannya. Kita bila duduk depan guru, depan kena ada hormat. Kan duduk depan orang yang guru kita tak kira lah. Guru kita masa darjah 1 dulu kan, masa darjah 2, darjah 3 kan, masa universiti ke apa kan, guru kita. Kita tak suka kat dia macam mana pun, banyak benda kita belajar daripada dia. Dia guru kita. Kok mana pun dia menyumbang kepada apa yang ada kat kita lah ni. Hormat dia. Hormat dia. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i tidak sependapat dengan semua benda yang diputuskan oleh Imam Malik. Kalau tidak, tak jadi mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ikut mazhab Maliki ya. Pasti guru dia Imam Malik. Imam Malik satu mazhab, dia anak murid Imam Malik, tapi jadi satu mazhab lain, mazhab Syafi'i. Maknanya ada beberapa benda yang dia tak setuju dengan pandangan guru dia. Tapi Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Malik. Sangat menghormati Imam Malik. Tak pernah dia berasa dia dah pandai dah, maka guru dia boleh sukat. Dia boleh duduk sukat, duduk kata guru dia ni, awak cakap lagu ni tak patut, cakap macam ni tak kena, cakap lagu tu tak betul. Tidak pernah ada kalam yang seumpama itu terbit daripada mulut Imam Syafi'i. Ini ulama-ulama dulu, dia mengaji, dia reti siapa yang dia nak kena hormat. Ni yang dia nak beritahu. Maka janganlah buat seperti orang yang tiada mempunyai pelajaran. Dia kata jangan buat macam orang tak ada pelajaran. Sebagaimana orang ulu, dia kata, dengan laku yang kasar dan cakap yang keras, dia kata, yang suka bertegang marih. Marih ni orang kan, kita bila semelih dia kena putih orang marih dengan orang halkum kan. Sampai guru kita hidup tengkang sampai tegang orang tengkuk. Ini dia kata perangai orang tak ada pelajaran. Dulu kita tak reti apa, kita mengaji kat dia ni lah, kita kenal 1-2 benda. Tanpa kita berasa kita pandai pada dia dah, kita pergi bertengkang pula dengan dia.
Apalah ustaz yang tak betul. Ini dia kata perangai orang tak ada pelajaran. Dia tak arti hormat orang yang berjasa dekat dia. Ini. Dia kata bahkan dia ada atas sesempurna sifat dan kelakuan. Bila duduk depan guru, depan alim ulama, depan orang-orang yang macam-macam ni, yang pernah membantu kita, yang pernah menyumbang ilmu dekat kita, biar kita ni habis sempurna, habis sopan dengan dia, hormat dia. Begitu. Saya guru saya mengajar besar kolej Islam dulu, kemudian keluar mai saya mengajar sama dengan dia, jadi rakan sekerja. Saya jumpa, saya salam, saya cium tangan. Kan? Tak terbit di mulut nak panggil nama, tak terbit. Duk panggil ustaz itu lah. Dia ajak kita dulu. Duk kerja dulu mengaji kat dia, lepas tu kerja sekali dengan dia, jumpa habis lembut lutut. Hormat. Tak boleh, kita tak boleh. Tapi ada juga kawan kita sama-sama pun dulu mengaji kat dia, dia boleh panggil nama kat Allahu Akbar, saya tak boleh dengar. Saya dengar malu lari. Malu. Kalau kata nama dia Ayub, kita ada panggil ustaz gitu lah kat dia. Ada kawan boleh kerana Allah dah kerja sekali, dia panggil Yub. Astagfirullahaladzim. Tak terbit lah. Kita nak panggil dia tak lepas rengkung dia, tak tepat. Bukan nak abang kata kita baik, tapi tak boleh. Dia guru kita. Sampai bila pun kita akan panggil dia ustaz, kita akan panggil dia cikgu. Sampai bila pun kita akan panggil dia ustaz, kita akan panggil dia cikgu. Dia guru kita dulu. Tentang guru sekolah rendah ni lagi kita nak kena hormat. Guru universiti ni dia ajar kita, kita pandai dah. Masa kita tak kenal huruf tu, siapa ajar kita yang kenal A, B, C, kenal alif batak ni? Cikgu sekolah rendah ni. Nah, budak-budak Allah ni, dia cikgu sekolah rendah ni, dia anggap apa kan? Dia duk kira profesor dia di universiti. Tak kena. Hak ajak kita daripada tak reti apa, bagi reti ni hak peringkat asas ni. Hak ni kita tak boleh lupa dia. Hak dulu tu, bila kita tulis elok, dia bagi bintang satu tu. Cikgu zaman dulu kan, kita tulis elok, tulis itu bagi cantik, bagi bintang. Cukup 5 bintang, dia bagi 5 ringgit. Kita dan mengaji zaman tu kan, punya pedoh tulis ni sampai kepok mulut-mulut tu nak dapat 1 bintang kan. Cukup 5 bintang macam punya piduk Indian cikgu kan. Cikgu 5 dia bilang 1, 2, 3, 4, 5. Dia tulis 5, dia buat tanda sen. 5 sen buka. Masa tu beg duit pun ada manik banyak di luar ni. Buka tarik zip room, kata tarik 5 ringgit bagi. 5 ringgit masa tu boleh beli mi goreng. Dapat 5 ringgit tu boleh beli mi goreng. Mi goreng pun masa tu buah atas kertas surat abang. Bukan buah lampirin. Potong kertas surat abang. Buah mi goreng ada tu. Mi 5 ringgit. Cikgu tu kita tak lupa sampai mati. Kita tak lupa. Kita jumpa dia sampai Allahu Akbar. Teringat bintang dia tu. Kan? Hormat guru kita. Tahu kita nak buat cakap lebih korang dekat orang yang jadi guru kita. Hidup maki hamun dia, sumpah serana dia. Tak boleh lah. Tak ada keberkatan ilmu. Maka kita pun kesudahan tengok apa jadi kat kita. Kita pun tak ke mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata Imam Nawawi, dan sesungguhnya telah disunatkan oleh ulama bagi penuntut-penuntut ilmu itu maulah memperbaikkan kelakuannya pada waktu duduk dengan guru. Ulama semua sepakat. Ulama semua sepakat mengatakan kita bila duduk depan guru cermat. Biar suci, biar bersih pakaian. Jaga segala-galanya. Jikalau buruk pakaian itu sekalipun, biar kita dalam keadaan bersih sebagai tanda hormat guru. Jadi kita semayang juga. Kita semayang ni kita menghadap Allah. Kalau kita pakai pakaian bersih, pakaian buh bagi wangi dan sebagainya, kita pakai bersih buh bagi wangi, itu tujuan dia apa? Tujuan dia nak hormat ni Allah, Tuhan nak kita nak sembah ni. Bukan tujuan main nak tunjuk di masjid baju kita elok dah. Tujuan kita pakai bagi elok ni, tujuan pasal kita nak menghadap Allah. Kita hormat Allah, kita junjung segala perintah Allah. Kita tunjuk kita ni bila nak menghadap Allah pakai bagi elok. Itu maksud dia. Dia kata, maka janganlah membawa badan dan muka dan kaki tangan berkarat-karat dan berkumur-kumur. Nak pergi buat lagu tu tak elok.
menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tak elok saja. Kita nak menghadap orang besar, kita reti pakai begitu. Nak pergi menghadap orang besar, pergi potong baju batik baru selai. Nak pergi terima pingat sebiji, kita boleh potong baju Melayu baru kala hitam selai. Kita sanggup habis duit kerana nak pergi menghadap manusia. Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pakai kain pelekat aja. Baju pun tak pakai. Apalah sampai macam tu. Tak kena. Tu nampak kita tak hormat sangat dengan Tuhan kita. Dan demikian juga hal dengan guru ni. Bila kita buat lebih kurang, makna tak hormat dia. Begitu. Dan pakaian yang berkuping apa pula kan? Dan pakaian yang berketuping dengan bermacam-macam benda yang menempelnya. Pakaian yang ada cap macam-macam, hidup pakai tulis born to be free lah apa. Nak pergi menghadap ustaz dia. Apa ustaz ni kata nak pergi mengaji mana? Lepas dah mengaji kat saya tu pergi mengaji mana? Kan born to be free. Balik-balik belakang pula evil tulis itu. Ya Allah kan. Tunduk-tunduk apa kan di seluang ada pula black metal pula tulis. Indah aku mengajar dia apa dulu ni, kata dia pergi jadi dulu ni kan. Kita berasa lagu mengajar elok dah tu ni pergi jadi dulu ni. Pasal apa? Jadi buat umai pakaian macam tu depan guru boleh menyebabkan guru berasa kecil hati. Dia tak pernah ajar benda-benda macam tu. Pasal apa? Dia pergi jadi macam tu. Dia menyebabkan guru kecil hati. Dah lah pakai macam tu punya tak senonoh. Pergi duk abang kat orang pula. Ni cikgu saya lalu dia kata Allahu Akbar. Macam tu tak sahabang dah kata kita cikgu dah. Tak sahabang kita pun tak mau dengar. Kalau boleh nak lari kan. Orang lain pun dengar-dengar. Allah, awak nak murid dia ni jadi lagu ni. Dengan kita pergi rawit sekali dalam dia punya rosak ni. Tak mau macam tu. Dan eloknya dibuang bulu-bulu yang disuruh buang. Apa nama bulu ketiak apa semua patut-patut. Kata elok ni buang dia kata. Maka jangan sampai rupa orang betina yang sudah bermisai berjanggut dibuang sama sekali dengan tu lah. Tak payahlah abang yang tu kan. Orang Cina apa tak payah. Dan maulah buang kuku, jangan ditaruh janggal semacam Cina. Simpan kuku ni macam Cina. Kan kuku panjang. Belah trend. Ada pula tu simpan kuku panjang, jari kelingkin ni, kuku panjang. Abang korek hidung. Dia kata. Apa ni dia kata panggil macam Cina. Dia kata dah hendaklah jauhkan daripada membawa bau busuk dan badan hancing dan juga hamih bau kambing. Dia kata tak mau macam-macam ni semua. Dan jauhkan daripada pakaian yang berkumuh-kumuh yang benci semua manusia mendekatnya dan lain daripada itu. Maka bahawasanya memperelok-elokkan diri sebagai suruh syarah itu setengah daripada membesarkan ilmu dan ulama. Itu dia. Itu tanda kita membesarkan ilmu dan membesarkan orang yang memberi ilmu dekat kita. Masalah guru menegur murid. Kata Imam Nawawi dengan hadis dalam masalah ini, taulah dalil atas adab orang alim dan juga guru. Apabila nampak akan muridnya ataupun orang yang menurut katanya itu memperbuat satu perkara yang ditakutkan ianya salah pada jalan betul, maka maulah ditanya akan dia. Dan apabila tanya betul dan menyimpang ia daripada jalan betul, maka hendaklah tegur dan katakan, ajarkan padanya dan tunjukkan supaya kembali ia kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ni guru pula, guru kena boleh tegur anak murid dia. Sama macam pemimpin. Kita jadi pemimpin dalam rumah tangga, kita pemimpin. Dalam satu gerakan kita pemimpin. Dalam apa pun kita pemimpin, kita kena berani tegur anak-anak buah kita. Kalau kita tak berani tegur, kita tengok anak buah kita tak betul, tapi tegur takut saat ni dia tak sokong kita, kita rosak. Sebagai orang yang jadi ketua, sama ada ketua rumah tangga, anak tak betul kena tegur. Takut tegur anak, takut anak lari pada rumah, anak rosak. Kita jadi ketua pada satu organisasi, satu pertubuhan, satu kumpulan. Orang kita buat tak betul, kita takut nak tegur. Tegur tak lagi dia tinggal kita, kita tegurlah biar dia. Kita merosakkan kumpulan kita. Yang akhirnya lingkup semua sekali. Kerana dia imej kumpulan rosak semua sekali. Maka dia kata sebagai orang yang menjadi guru ataupun orang yang menjadi ketua, orang yang menjadi pemimpin, dia mesti ada kewibawaan menegur orang yang dibawa dia. Kalau tak betul, ditegur. Siapa nak tegur dia? Kalau guru tak berani tegur, siapa nak tegur? Kawan nak tegur. Kalau guru tak berani tegur, kita main-main semayang, tengok orang depan kita semayang, sujud kaki tak lipat, ataupun kaki lagu angkat macam kangaroo macam tu.
depan kita duk tengok. Duk fikir. Tegur dia tadi, dia malu pula. Saya gitarkan dia baru duk mula main mengaji, aku pergi tegur, dia tak main langsung pula, biar pergi dia duk rosak itu. Kena tegur, bagi kena cara lah. Tarik elok, kita mana kan? Tadi saya duduk belakang masa semayang tadi. Sujud ni Nabi kata mesti ada a'dha'is sab'ah. Sujud mesti di atas 7 anggota. Baik 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Kalau sujud terangkat mana-mana satu, tak sah sujud. Tadi kalau tak silap saya tengok tadi ni, masa sujud jadi kaki nampak angkat. Saya kata dia, lain kali jangan duk angkat. Dia nanti kata terima kasih hari lah. Jangan depan orang lah. Dia pun balik lagu ni tengok, dah sepang ni duk dengar lah. Balik tengok tak ada kan. Terima kasih Ustaz dia lah. Siapa pun buat salah, kita kata satu hari saya salah pun kena cubang saya kata. Dia pun okey balik. Turun pakai kasut orang lain balik. Ini pun satu penyakit juga kan. Dia tolok dia pasal turun kasut orang lain dia sudah pakai balik. Kan tuan-tuan, benda ni tuan-tuan kadang-kadang bukan ada mengaji, dalam universiti pun tak ajar, dalam maktab pun tak mengajar, mana pun tak mengajar benda ni. Benda ni kita dapat daripada pergaulan kita dalam masyarakat. Banyak benda kita mengaji dalam pergaulan masyarakat. Kita tengok satu benda, satu pengajaran kita dapat. Tengok satu benda, satu yang tibar kita dapat. Yang benda-benda ni semua kalau kita rampai-rampai ambil guna kat kita, sangat banyak kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fil mar'ah tara fil manam mithla ma yara ar-rajul. Ni bab ni penting tuan-tuan, banyak orang bertanya. Iaitu bab yang datang pada perempuan yang melihat dalam mimpinya sebagai barang yang melihat laki-laki. Kita duk tahu kata orang laki-laki saja bila tidur malam boleh mimpi gambang yang boleh menyebabkan kita hadap Islam. Setakat yang kita duk tahu orang laki-laki. Orang perempuan pun boleh jadi benda ni. Baik, kalau berlaku kat orang perempuan, apa tanda dia? Apa tanda dia? Dan adakah dia nak kena mandi ke tak? Dijelaskan di dalam hadis Nabi. Dia banyak. Kemudian tajuk yang akan datang lagi, bab fir rajul yastadfi'u bil mar'ah ba'da al-ghusl. Iaitu bab yang menyatakan seorang laki-laki berdakap dengan isteri dia kemudian daripada mandi junub. Ini pun satu benda nakal tu jadi juga. Kan? Suami isteri dia bersama, maka berjunub. Dua-dua orang berjunub. Suami ni dia jenis tak boleh mandi pagi. Dia kalau mandi pagi jadi satu masalah ke dia. Maka dia mandi setiap dah. Malam dia dah mandi setiap dah. Lepas dia dah siap mandi wajib, dia main tidur untuk berpeluk balik dengan isteri dia. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kan? Yang tu pun penting. Kemudian selepas daripada tu, bab at-tayammum lil junubi idza lam yajidil ma. Orang yang berjunub nak mandi air tak ada. Kemudian dia bertayamum. Kan? Kemudian dia bertayamum. Macam mana cara? Dan selepas dia tayamum, dia semayang dia tu sah ke tak sah, nak kena buat balik ke tak, apa semua dibincangkan secara mendalam. Dan kemudian selepas daripada tu, dia satu tajuk yang sangat kompleks, yang bukan saja orang perempuan kena faham betul-betul, orang lelaki pun kena faham. Iaitu bab fil mustahabah. Iaitu bab tentang perempuan yang keluar darah yang berkekalan. Kan? Banyak jadi dalam masyarakat sebab masalah tekanan perasaan, masalah makan kita yang bermacam-macam, dia kacau sistem badan manusia. Orang perempuan dia main darah, dia tak mau stop. Macam mana nak hukum? Macam ada seorang sahabat baru ni nak turun pergi Mekah. Minggu depan dah nak pergi, minggu ni dia jadi kelang kabut pasal isteri dia menghadapi masalah macam ni. Masalah tak pernah jadi, dia pergi jadi. Darah dia non-stop, dia tak mau berhenti. Jadi dia kata kalau dia pergi buat haji, macam mana ni? Macam mana cerita ni, dia nak tawaf, dia nak apa, sedangkan darah duk jalan. Selalu 7 hari je. Kali ni dia tarik pergi sampai berapa lama. Dia dah jadi kelang kabut.
telefon nak tanya, saya patut pi kata patut pi tahun ni, ataupun saya patut pi seorang, bini saya nanti tak dulu kah, ataupun saya dengan bini saya dua-dua tak sapi lagi kah, ataupun kami pi juga tapi nak buat lagu mana di sana. Tuan-tuan, benda macam ni boleh jadi. Jadi kita tak mau bila benda ni jadi, masa tu baru nak cari penyelesaian, payahlah. Masa bila kalut ni, tanya orang semua tak tahu. Kapal terbang nak terbang esok, nak terbang lusa kan, dia kalut. Benda-benda macam ni tuan-tuan sebenarnya adalah fardu ain. Fardu ain maksudnya kita kena faham benda ni sebelum akil balik. Bila kita akil balik, benda ni tak mau dah. Dia jadi kelabu asal, tak faham tak mau dah. Dia mesti kena faham dah. Tapi apa nak buat, kita dengan kesuntukan masa untuk nak belajar ilmu dan sebagainya, jadi benda-benda macam ni dia jadi slack dekat kita. Dia lag banyak. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita masih belum terlambat sebenarnya untuk faham benda-benda ni. Kalau sekiranya benda-benda yang macam ni tak berguna dah untuk kita kerana umur kita yang dah lanjut, kita kena ingat bahawa dia berguna untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita ke depan, yang mereka nanti duk tanya benda-benda macam ni. Soalan dia kata, perlukah wuduk sesudah mandi? Apakah kita perlu ambil air sembahyang untuk mengerjakan salat selepas kita mandi? Muhammad Ismail Kedah tanya. Jawapan dia kata, selepas kita mandi, sama ada mandi biasa ataupun mandi junub, yang ni mandi wajib, kita tak perlu lagi ambil air sembahyang untuk mengerjakan salat. Ini kerana ketika mandi, air telah merata ke seluruh badan berbanding sewaktu kita ambil wuduk. Kenyataan ini berdasarkan beberapa penjelasan berikut. Satu, dia kata keterangan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak ambil air sembahyang selepas mandi. Tuan-tuan, ini salah faham. Betul dia bersandar kepada hadis, tetapi hadis ni kita tak boleh pegang zahir makna. Kita kena tengok huraian hadis. Kalau kata hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi, kita kena buka ni kitab syarah kepada Sunan At-Tirmizi, apa kata dia. Kalau hadis tu hadis daripada Bukhari, kita kena buka kitab syarah dia, Fathul Bari, buka baca apa huraian hadis tu. Kalau hadis tu riwayat Muslim, kita kena buka syarah dia, Syarah Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kita kena buka baca apa maksud hadis tu. Macam hadis yang dia bawa ni, dia kata Nabi SAW tidak ambil air sembahyang selepas mandi. Maksudnya ialah selepas Nabi mandi wajib. Walaupun tidak disebut mandi wajib, tetapi maksud dalam hadis itu ialah mandi wajib. Jadi kita tidak boleh pegang zahir hadis tu terus kita kata mandi apa pun, lepas mandi tak kena ambil air sembahyang, boleh terus sembahyang. Itu adalah satu fahaman yang berdasarkan kepada tafsiran akal, bukan tafsiran yang telah pun dibuat oleh ulama yang mu'tabar. Kita ingat Quran lebih-lebih lagi. Tak boleh baca-baca terus nak buat kesimpulan kata kita faham, tak boleh. Tak boleh. Kalau ayat yang kita baca dalam kitab tadi, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ni najis, kita faham macam mana? Kita akan kata kafir najis. Bila sentuh pun jadi najis, kena duk basuh tangan apa, tak betul. Itu adalah satu faham yang tak betul. Kena tengok tafsir dia. Bila buka tafsir dia, kita akan jumpa dalam tafsir dia kata innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrikin ini najis, orang-orang kafir ni najis. Najis bukan najis tubuh badan, tetapi najis i'tiqad dia, itu yang najis. Tafsiran itu kita kena tengok. Nabi kata pula dalam hadis, Nabi kata man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran mengikut akal dia, siap tempat di api neraka. Satu. Mai pula satu hadis lagi, Nabi kata man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Nabi kata barang siapa tafsir Quran dengan akal dia, fa asaba, tiba-tiba tafsiran dia tu betul macam yang sebenar, faqad akhta. Nabi kata tetap kira salah. Dia tafsir ikut akal dia, tapi kebetulan betul macam yang ditafsirkan oleh ulama. Walaupun kebetulan betul, faqad akhta, Nabi kata itu tetap dia anggap salah.
Pasal apa? Pasal asas dia mentafsir tadi akal. Quran, hadis tidak boleh tafsir dengan akal. Ini kena ingat. Pasal apa? Syaitan nak gelincang kita cukup mudah. Cukup mudah. Salah faham, salah kesimpulan, tergelincang. Sebab Nabi SAW kata, apapun pegang kepada Quran dan hadis Nabi. Kemudian Nabi kata pula, sahabat-sahabat aku kan nujum, seperti bintang di langit. Pandu kepada sahabat. Pasal apa? Bila Nabi tak ada benda-benda baru timbul nak tafsir, ditanya sahabat. Sahabat umpama bintang di langit. Orang yang sesat di padang pasir, berdasarkan bintang, dia boleh jumpa balik puncak dia, dia boleh balik ke tempat dia main tadi. Maka Nabi umpamakan sahabat macam bintang di langit. Mai kepada generasi yang berikutnya, alim ulama. Ialah orang yang paling faham tentang Quran dan hadis. Mungkin dia tak faham tentang sains dan teknologi, tetapi tentang Quran dan hadis dia lebih faham. Jadi bila mai persoalan yang berkaitan dengan Quran dan hadis Nabi, rujukkan dia tetap alim ulama yang memahami nas Quran dan hadis Nabi. Kita yang ni kenal tuan, ini disiplin ilmu. Kita melencong daripada disiplin ilmu, kita hilang punca. Hilang punca kita dalam bahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindung kita daripada kesesatan. Mudah-mudahan Allah tunjuk dekat kita jalan kebenaran. Dan mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.